Bayangkan. Pening pada saya. Dia ni bukan orang biasa-biasa. Dia pernah belajar di Mesir. Arab, Masya Allah, fasih. Ilmu agama hebat. Orang kata, dia ni kena gila isim. Gila isim. Bukan seorang. Di Seri Aman pun saya jumpa 2-3 orang dulu waktu kat Lubaan tu. Saya jumpa juga 2-3 orang macam ni. Sembahyang tak. Tapi pakai jubah, pakai serban. Cakap bab tasawuf. Tazkiyatun nafs. Zuhud dan macam-macam. Sembahyang tak. Pening kita. Kalau berdebat dengan dia, jangan harap nak menang kita. Kalah kita. Tapi saya ada cara nak kalahkan dia. Adalah, kita pun diajak oleh guru-guru kita juga. Orang macam ni. Ada cara untuk patahkan hujah mereka. Pening pala mereka. Suruh baca Al-Quran. Tak payah baca yang lain-lain. Suruh baca surah Al-Baqarah saja. Tak boleh baca. Tapi cakap makrifat. Oh, sikit-sikit. Ini hakikat ketuhanan. Ini hakikat kehambaan. Awaluddin ma'rifatullah. Itu je ulang-ulang. Awaluddin ma'rifatullah. Benda tu betul, tapi dia tu salah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Awal agama bukan semayang, bukan puasa, bukan kita pergi masjid, bukan kita bersurau. Kita kenal Allah, lihatlah alam. Kita kena tengok macam mana bukit, bukan gunung gana. Itulah permulaan tauhid sebagaimana Nabi SAW. Mana ada semayang Nabi? Dulu Nabi tengok keadaan langit semua sekali hebat. Duduk khalwat dalam gua, baru Jibril datang. Kita ke pun kena buat macam tu lah juga. Oh, hujah dia. Ya, mari hujah Nabi, nak jawab macam mana kita? Nabi dulu ingat tak? Waktu dalam Gua Hira dulu. Mana ada Nabi semayang? Semayang ni selepas Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah tu, baru Nabi diangkat ke Isra' Mi'raj. Baru diterima semayang. Tapi sebelum tu, Nabi semayang ke tak? Aduh, dia tanya kita macam tu. Kalau kita tak tahu, pening pada kita. Nak jawab macam mana? Sayyidina Umar Al-Khattab tu, tengok dulu tu, macam mana dia, jahat. Samsin, selalu pukul orang. Tetapi dia, pertama apa dia dapat? Kalimatut Tauhid, kena Allah dulu. Sekarang ni kamu dah kena Allah? Belum lagi, dia tanya kita. Macam mana? Tak jawab. Kamu dah kenal Allah tak? Kita nak kata macam mana? Kenal lah. Okey, kalau kamu kenal Allah, apa itu Allah? Dia tanya macam mana? Allah ni Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salah. Kamu belajar kitab tak? Macam-macam dia tanya kita. Orang macam ni, macam-macam idea datang. Sebab apa? Jin yang datang hasut kat dia untuk sesatkan dia. Dia timbulkan berbagai persoalan untuk sesatkan kita. Sebab tu kalau jumpa orang macam ni tak cukup ilmu, jangan berdebat. Buang masa menyebabkan kita jadi pening kepala. Dah sekali kita kata, oi, betul juga. Aku tak kenal lagi Allah, tapi aku dah sembah Allah. Sepatutnya kita kena kenal dulu Allah, baru kita sembah dia. Ni kita tak sembah, macam kita sembah Tok Pekong lah. Kalau macam tu. Betul lah dia cakap, kena kenal Tuhan dulu, kena belajar tauhid dulu, barulah kita semayang. Sudah. Last sekali kita petang maruh, masjid tak pergi, suruh tak pergi. Last sekali termenung dalam bilik. Bini tanya, apa bang, tak pergi semayang jemaah? Tak ada, aku nak khalwat, nak kenal Allah. Pening habis kepala. Jangan tuan-tuan. Jangan terpengaruh. Ikut saja syariat Nabi SAW. Inilah syariat yang betul. Itu syariat siapa? Itu syariat syaitan. Yang nak menyesatkan anak Adam. Walaupun nampak cakap agama, popang-popang, baca Al-Quran. Tapi kalau dia tak melakukan perkara yang mengikut lunas-lunas agama, syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Nabi, confirm sesat. Sebab itulah Imam Syafi'i yang kata, ada kata kamu melihat orang yang terbang di udara. Terbang di udara. Maka jangan kamu cepat kata dia ni wali. Jangan cepat kata dia ni wali. Selain melainkan dia ni betul-betul mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Barulah kita berkata, ni wali lah. Kalau dia ni terbang ke udara, jangan cepat kita kata, oh ni karamah. Tak. Belum tentu lagi. Hebat apa? Burung boleh terbang ke udara. Apa masalah? Kalau kamu lihat orang yang berjalan atas air, sedangkan dia tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad, jangan cepat kata dia ni wali. Itik, relax ya berkenaan. Jadi janganlah kita pelik sangat-sangat. Pastikan kita ikut rule yang dibawa oleh Nabi SAW. Itulah di antara right track, landasan yang baik, landasan yang betul yang patut kita laksanakan. Dengan macam mana? Belajar ilmu. Macam malam ni. Kita belajar bahawa pentingnya ilmu agama. Pentingnya. Ustaz dapat sampaikan sedikit saja tuan-tuan. Tuan-tuan lah kena cari lepas ni. Buka YouTube, tengok Propaganda Awal Islam, baca buku. Tuan-tuan lah kena cari sendiri. Kita macam ustaz-ustaz datang sini, nak habiskan kitab ni makan tahun.
Kadang-kadang kalau bukan tuan-tuan yang mati dulu, saya yang mati dulu. Tak sempat nak habis. Jadi macam mana kita nak dapat cepat? Pastikan baca buku banyak-banyak. Dengar tazkirah banyak dalam YouTube, banyak dalam TV. Sekarang ni dalam Facebook, ustaz buat live. Kena ambil lah benda tu. Jangan kita, tak apalah, minggu depan pergi pula. Ustaz mengajar seminggu sekali. Lepas tu 6 hari tu, 6 hari relax lah. Tak payah belajar dah. Bacalah buku tuan-tuan. Baca buku, tengok YouTube, tengok kuliah dalam TV Hijrah ada, dalam Astro ada, dalam TV1 ada, macam-macam tazkirah ustaz. Dia mengajar Al-Quran ada, mengajar bab fiqh ada, mengajar bab syariat, bab nikah kahwin ada. Itu sebagai side, sampingan untuk kita tambah ilmu. Barulah cepat faham, cepat pandai. Kalau duduk fokus, dengan ustaz mengajar seminggu sekali, tak pandai kita. Tak pandai. Mengajar seminggu sekali sebagai open cover. Untuk buka penutup buku saja. Isi tu kena cari sendiri. Barulah cepat ambil. Okey? Ada 10 minit lagi. Ada soalan tak? Ada soalan? Bab apa-apa? Pak Duan, tak ada? Tak ada? Ya. Dia dibenarkan untuk duduk atas kursi ketika sujud. Ketika sujud atau rokok, maka dia duduk atas kursi, kemudian dia rokokkan. Kalau dia boleh berdiri ya, macam tu lah, duduk atas kursi lah. Ataupun dia boleh terus duduk iftirash pun boleh, kalau tak nak duduk kursi. Tapi kalau itu menyusahkan, boleh sahaja duduk atas kursi, duduk kemudian buat isyarat, rendahkan sedikit bagi rokok, rendahkan banyak sikit ketika sujud. Okey, kemudian iktidal macam biasa, duduk macam tu atas kursi. Boleh, tidak ada masalah. Kalau sakit. Dengan syarat dia mampu berdiri. Ketika berdiri, dia berdirilah. Kalau ada orang, dia boleh berjalan, tapi nak berdiri lama tak boleh. Dia boleh berjalan daripada lorong 12 datang ke surau, dapat. Tetapi kalau dia lama sikit berdiri, sakit pinggang, sakit lutut. Dia tak boleh berdiri lama, tapi waktu berjalan boleh. Ada juga macam tu. Waktu ni dia pun dibenarkan untuk duduk atas kursi sebab dia tak mampu untuk berdiri dengan sempurna. Okay. Jadi jawapan dia boleh. Tidak ada masalah. Untuk guna kursi ke ataupun duduk iftirash ataupun duduk macam-macam macam biasa pun tak apa. Kalau tak nak guna kursi pun. Orang guna pampers dipanggil tasassul baul dalam istilah. Tasassul baul ni orang tua yang ada masalah penyakit air kencing dia selalu menitis. Kalau perempuan pun sama, dia tak dipanggil tasassul baul, dipanggil daimul hadas. Dia duduk dalam keadaan selalu keadaan hadas. Maka hukum solat bagi orang ni, dia kena ambil wuduk ketika dia kena cuci, lepas cuci tu syarat dia ambil wuduk tu, pastikan orang azan dahulu. Jangan sebelum azan. Contohnya azan isyak pada pukul 8. Pukul 7.50 dia dah ambil wuduk dah, tak boleh. Dia suci-suci, ambil wuduk terus, tak boleh. Dia boleh pergi ke tandas untuk menyucikan benda tu. Cuci lah. Buang pampers. Orang azan baru boleh ambil wuduk. Lepas ambil wuduk tu, pakai kembali pampers. Lepas tu baru boleh solat. Untuk solat fardu. Kalau solat sunat tidak ada masalah. Pakai pampers, teruskan. Solat seperti biasa. Kalau solat sunat. Tapi solat fardu 5 waktu, 5 kalilah dia kena tukar pampers. Bagi orang yang daimul hadas. Terutamanya orang yang ada penyakit buah pinggang ke apa semua, dia terpaksa pegang katung air kencing tu. Jadi air kencing tu selalu bersama dengan dia. Macam tu dia kena buat.
Ataupun perempuan dipanggil perempuan yang kena istihadah. Dia bukan darah haid tapi darah penyakit. Darah penyakit ni istihadah. Istihadah ni raqadatun min raqadatus syayatin. Dalam hadis kata salah satu daripada tendangan darah penyakit, tendangan daripada syaitan. Kebanyakan ada orang yang selalu keluar darah perempuan. Mungkin dia terkena sihir. Kena sihir. Orang yang masuk meminang dia dulu dia tak terima, last sekali dia kahwin dengan lelaki lain, lalu orang tu buat sihir menyebabkan selalu keluar darah melalui farash dia ataupun dubur dia. Apabila macam ni, macam mana dia? Itu bukan darah haid, dia kena semayang. Orang macam ni dipanggil daimun hadas. Cara dia semayang pun sama dengan tasasul bau tadi. Kena tukar selalu pad dia tu. Kena tukar selalu pad dia tu selepas sahaja azan. Azan maghrib ke, azan subuh ke, barulah dia kena ambil berwuduk. Dia tak boleh buat awal. Masuk waktu baru boleh. Tukar pad tadi. Bagi perempuan yang istihadah. Panjang perbahasan istihadah ni. Macam mana nak kena darah istihadah. Apa beza istihadah dengan darah haid. Itu bab perempuan lah. Tetapi lelaki wajib kena baca. Kena belajar. Sebab lelaki dan kitab Muhimmah kata, semua itu akan dipertanggungjawabkan ke atas suami. Sebagai ketua keluarga. Yang ajar anak dia, yang anak perempuan dia, isteri dia. Kalau tak pandai ajar, hantar kepada mana ustazah. Hantar pada mana-mana ustaz untuk belajar. Sebab perempuan ni complicated. Tak macam lelaki. Lelaki yang keluar daripada lubang belakang dan depan dia tak banyak, 4 saja. 4 saja. Air kencing, air mani, air mazi, air wadi. Tambah satu lagi dah. 5 tahi daripada belakang. Tu je yang keluar. Yang perempuan ni lebih daripada 10. Air mani, air mazi, air wadi, darah fasad, darah haid, darah istihadah, keputihan. Apa lagi? Darah keputihan. Lepas tu nifas. Lepas tu apa lagi? Istihadah. Lepas tu wiladah. Kira-kira lebih pada 13 atau 14 benda yang keluar. Dan setiap 14 tu berlainan hukum. Darah istihadah berbeza dengan darah haid. Darah haid berbeza dengan air mani. Air mani berbeza dengan air wadi. Air wadi berbeza dengan air kecing. Cara basuhan dia, hukum dia. Jadi macam mana ni? Kena belajar lah. Tu cara dia. Perempuan ni susah. Bab darah perempuan ni sampai terbaning ulama buat kitab. Nak bincang bab darah perempuan saja. Sebab dia banyak keluar daripada badan dia. Ada istihadah, ada haid, ada nifas, ada wiladah, ada mazi, ada mani, ada wadi, ada air kencing. Yang mana satu keluar? Ada keputihan. Kalau perempuan keluar keputihan, batal tak wuduk. Berbeza dengan air mani. Air mani dengan air wadi. Berbeza. Air wadi dengan air mazi. Berbeza. Kita pun pening kepala. Apa beza? Air mani dengan air wadi. Apa beza dia? Siapa tahu? Yang ni lelaki keluar ni. Air wadi dengan air mazi. Semua tu berbeza hukum. Air mani ketika kita syahwat, jimat dan sebagainya. Maka keluar air mani. Cara keluar dia macam mana? Terpancut keluar. Ada juga terpancut tapi rasa kenikmatan. Ini dikira sebagai air mani. Air mazi ni, air yang keluar adalah syahwat. Syahwat. Tengok perempuan ke, tengok bini ke, syahwat. Tapi tak keluar air mani. Maka rasa basah. Itu dipanggil air mazi. Kemudian air wadi. Air wadi ni macam mana? Air wadi ni apabila kita ni kerja keras. Buat kerja kuat-kuat, angkat tongkis dua-dua. Macam ni. Dan tengok basah air tu. Itu dipanggil air wadi. Yang keluar disebabkan tekanan saraf kita. Sebab angkat benda, otot-otot tekanan saraf, keluarlah air yang jernih. Maka itu dipanggil sebagai air wadi. Berbeza dengan air mazi. Air mazi sebab syahwat. Air mani sebabkan climax. Apabila kita jimat ke dan sebagainya lah. Maka berbeza hukum dia. Air mazi, air wadi, kena bersih pun cara berbeza. Air mani, kalau keluar air mani, kena pada baju, buat semayang, soh. Air mani. Masalah kita kotor ke tak kotor, itu nombor 2. Tapi kalau air mani terkena pada baju, kena pada kain, maka kita semayang, sah. Sebab dia bukan najis air mani ni.
Kalau air mani ni najis, kita semua ni najis lah. Sebab kita asal daripada min maniyin yumna. Daripada air mani. Mimma indafiq, air yang terpancar. Dan surah At-Tariq. Jadi, kita air mani bukan najis. Kalau kena kain pun, tak masalah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk putis di baju. Air mani yang kering. Maka Nabi tanya apa tu? Aku sedang kutip air mani. Tak payah kutis. Ia bukan najis. Boleh buat semayang. Tu dalil hadis ada. Yang najisnya air mazi, air wadi, air kencing. Banyaklah. Batu karang. Tambah batu. Jadi banyak kita kena faham tu bab taharah tuan-tuan. Bab taharah. Kita akan bincang nantilah. Nanti habis kita bab semayang ni, kita bincang bab taharah pula. Taharah pun penting. Sepatutnya kena belajar taharah dulu. Tapi dalam kitab Musaddi ni dia tak mendetailkan. Ada bab taharah tapi tak panjang. Walaupun tak panjang, insya-Allah saya akan pendetailkan persoalan tentang taharah dalam menyempurnakan solat kita nanti. Okey, saya rasa setakat itu sahaja. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik daripada kelemahan serta kejahilan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.